Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anda bersama Republik Syabab Podcast. Kena. InsyaAllah. Republik Syabab Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Hari ini kita masuk ke episod yang ketiga Republik Syabab Podcast. Alhamdulillah. Dalam episod ketiga ni insya-Allah kita akan ada tetamu pada malam ni. Sebelum tu, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian dan sidang pendengar yang mendengar di Anchor FM. Terima kasih kerana sudi mendengar dua episod kami yang telah lalu. Minggu lepas kita telah bersama dengan Ustaz Amiruddin. Alhamdulillah, percubaan yang bagus bagi kami, satu pencapaian yang baik, dan kita berjaya untuk memperbaiki kualiti audio. Mudah-mudahan selepas ni kita akan pertingkatkan lagi. Tuan-tuan, hari ini bersama dengan saya menemani untuk siri podcast pada kali ini saudara Irfan Najmi dan juga Irfan Amran. Ya, Irfan. Dua orang Irfan hari ini bersama dengan Irfan semua lah kita pada hari ini, insyaAllah. Arif lega ni kan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sembang-sembang, kita akan bincang. Macam mana Irfan sihat? Irfan Amran, kena sebut sebab dua-dua orang Irfan ni. Irfan Amran sihat? Saya Alhamdulillah clear. Sihat. Clear. Hari ni ada program-program apa ni? Hari ni tak ada apa, kita ada urusan di rumah sikit-sikit gitu je lah. Tolong ayah, lepas tu tak ada apa lah. Ingat kata hari ni bubuh apa dia rumah? Hari ni kita susun batang bunga. Macam-macam boleh buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah clear. Irfan Najmi, ya? Alhamdulillah sihat. Sedia lah untuk siri yang ketiga ni. InsyaAllah sedia. Dah main dengar lah kot tu. Sedia nak jaga tuan. Dengan kita sembang-sembangnya insyaAllah hari ini. Pada siri yang ketiga ni tuan-tuan, tuan-tuan sidang penonton, kita telah menjemput seorang yang kita kata special lah, istimewa. Kita sangat beruntung pada kali ini sama-sama dengan kita perkenalkan Ustaz Helmi bersama dengan kita hari ini. Ustaz Helmi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama ayah kan macam mana? Saya Muhammad Fazlul Helmi. Muhammad Fazlul Helmi. Dia Fadlul Helmi. Oh. Ya. Sebab tak sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Fazlul Helmi Bin Raizan. Ya. Tapi yang korang kenalnya Ustaz Helmi Asy-Syafi'i. Kan. Ustaz Helmi kalau kita di utara khususnya memang orang kenal. Kan siapa yang ahli mengaji, ahli maulid, kalau dia ikut program-program ni, kalau tak kenal Ustaz Helmi, saya sangat faham. Semua. Kan Ustaz Helmi. Kalau kita seluruh Malaysia ni dengan perantaraan media sosial pun orang kenal. Kalau peminat ilmu, peminat qasidah, pencinta Rasul, insya-Allah Akan kenal. InsyaAllah kita kenal macam itulah kan. Jadi Ustaz Helmi antara kita kata anak murid Tuan Guru Haji Saleh Almarhum dengan dia yang bersuhbah lama. Nanti kita akan sembang benda tu dengan Ustaz, boleh tak? InsyaAllah boleh. Kalau ada perkongsian pun nanti kita akan panjangkan lagi. Jadi untuk mungkin kita boleh sembang sikit mukadimah ni, Ustaz kalau ikutnya asal daripada mana? Jadi saya ni asal kelahiran Ustaz, kampung mak saya tu duduk ngantuk di Teluk Cengai, dekat dengan Teluk Kecai, tempat asal tu lah. Tempat kelahiran. Jalan Tu Kuala belah Kedah. mak. Kalau belah ayah pula, Tok Nek ni asal anak Bukit. Anak Bukit. Kemudian dia pindah di Kampung Bukit. Tok Wan. Jalan lebih ke Nakau tu. Ya. Dan membesar ni Besar di Teluk Cengai. Teluk Cengai. Memang saya orang Teluk Cengai. Ya. Dekat dengan motor. Jalan Kuala Kedah. Dekat dengan Orang Iban. Tu di Batam Paik atas sikit lah. Sampai Gulai Terbenu. Tu kenal tu situ. Teluk Cengai tak tahu. Kemudian memang duduk di Teluk Cengai tu, membesar di Teluk Cengai. Sekolah macam mana, pendidikan macam mana sebelum tu? Saya mula-mula masa di Teluk Cengai tu mengaji di Sekolah Kebangsaan Teluk Kecai.
Teluk Kecai. Lepas tu takdirnya ibu ayah pisah. Oleh kerana tu saya pindah duduk di Pondok Pozi. Ya. Apabila duduk di Pondok Pozi tu, siang saya sekolah di sekolah Nyak Gam. Nyak Gam. Sekolah rendah tu. Ya. Lepas Lepas tu malam mengaji kitab. Tak apa faham ya masa budak-budak tu. di pondok tu Di pondok tu. Itu sekolah lagi. Waktu tu sekolah mana? Sekolah rendah. Sekolah Dia- sekolah menengah. Waktu itu dia ada sekolah dan ada aliran pondok dan aliran sekolah lah. Sampai sekarang macam tu juga. Tapi dulu lebih meriah pondok. Pondok tu lebih meriah Lebih lagi. meriah pada Waktu tu dia tak SABK lagi kan. dah. Oh dah waktu tu dah ni dah. Ya. Di antara yang awal. Tapi masa tu Ustaz Mali ni tak balik Mesir lagi. Abang dia lah yang jaga tu Ustaz Syauki. Jadi duduk di situ lama lah. Duduk di situ 2 tahun tapi duduk pulang alik ni daripada umur 6 tahun. Umur 6 tahun sampailah jajah 6 Duduk dengan tok di situ. duduk dengan tu. Lepas tu lepas Lepas tu baru pindah sekolah Syed Mak Bukhari Al-Ustaz. Lepas tu pindah rendah ni kata lah sebab Puak Tiri tu menjaga sehingga di Sungai Petani, daripada Sungai Petani tu lah pergi Pondok Dalam Petani. Lepas Pondok Petani tu baru mai ke Pondok Almarhum Tok Saleh. Masa Pondok Dalam tu umur apa? Masa di Pondok Dalam tu kata 4. Di tempat tu. Kata 4. Apa dia waktu tu ayah tiri tu hantar ke ataupun ada inisiatif sendiri ke macam mana? Saya ni duk minat duk ikut kuliah Maghrib ni. Lepas tu terpengaruh dengan satu ustaz tu lah di Sungai Petani. Dia bawa saya pergi ke sana. Masa tu duduk Sungai Petani ya. Sungai Petani. Sungai Petani ni antara tempat yang meriah kuliah tu kan. Betul. Dia macam dengan Penang kat lah. Betul. Dia tiap malam. Dia tiap malam dah kuliah. Tu yang boleh pergi ke Fatani. Fatoni Di Pondok Pondok Dalam. Dalam. Lama tak di Pondok Dalam? Pondok Dalam pun tak berapa lama, dalam setahun lebih lah sebab perang. Kebetulan anak Tok Wui Saleh duduk situ, Ustaz Yazid. Saya Yazid. Dia awak balik saya pergi Di main situ yang kenal saya Yazid tu. Ya, saya kenal Tok Wui Saleh ni pada Kedah lagi. Kan Tok Wui masyhur. Masyhur. Sebelum pergi tu jumpa di Sungai Pasiak, makan setalam dengan dia. Tu kali pertama jumpa. Yang Tok Wui Saleh. Tok Wui Saleh. Lepas tu pergi ke Petani jumpa anak Tok Wui Saleh. Lagi Ustaz apa? Yazid. Masa perang tu tembak kejadian di Tabah Tabai. Tak baik. Lepas tu tembak pula di Resik ni. Kami kena balik main duduk Pondok Sik terus ya. Waktu tu yang balik main ke Pondok Sik tu. Ya. Duduk Pondok Sik tu sampai ni ya. Sampai tahun 2014. 2014. Ya. 2 tahun sebelum almarhum meninggal. 2 tahun. Maknanya masa almarhum tu start dah balik main ke ni Ada lah. Al-Ustaz. Al-Ustaz no. Ya. Pondok masa balik tu yang ramai dak rombongan daripada sana, daripada Petani tu. Masa saya duduk di Pondok Dalam Petani tu, pelajar Malaysia tak berapa ramai dah. Kurang dah di dalam. Kurang dah di dalam. Banyak mereka duduk di Padang Pusu. Ada dalam 10 orang kan lagu tu. Sebab lapis hak ustaz sakan-sakan ni balik dah. Kira kami lapis hujung lah. Kepala-kepala mentalaah yang tu semua buka balik lah. Ya, Ustaz Baha, Ustaz ramai lah. Macam Ustaz Ibrahim, Pulu Nipih, Baba Khairul balik semua lah. Tak sempat dengan Baba Khairul. Tak ada. Dengan lama. Ya. Baba Khairul berkeluaran sana lah. Baba Khairul banyak mengaji dengan Tuan Guru Haji Zakaria nak gue. Dia pergi sana tu dalam 4 bulan. Dia banyak subah dengan dengan Pak Lang. Pak Lang Zakaria. Dia pergi sana tu kira ambil tabaruk lah. Tabaruk sana. Kira Ustaz pergi ke Pondok Dalam tu atas dasar memang nak pergi ataupun ada paksaan ataupun suruhan? Saya nak pergi Pondok Dalam tu atas Allah Ta'ala takdir minat kepada ulama ni. Lepas tu ada satu rombongan Sungai Petani pengajian ni bawa satu bas pergi ziarah sana. Masa tu saya tingkatan 3. Lepas tu saya terus jatuh hati. Mak dengan tok ni tak bagi lah. Sebab apa dia kata mengaji jauh, kami payah nak tengok. Waktu tu pula ada bunga-bunga perang dah. Lepas tu saya kata kalau nak mati ni atas katil pun mati. Allah. Takdir Allah Ta'ala. Bapak tiri saya ni sokong. Dia lah yang pindah di sana.
Habis minta. Alhamdulillah. Dapat sokongan kuat tu tak apa. Dia risau tu, orang tua ni dia risau. Ya, tu hikmah orang kata perpisahan. Kalau dak saya ni duk aliran sekolah menengah. Sekolah menengah lah. Tapi cinta Sebelum tu. Nabi tu saya buktikan bukan saya tak boleh mengaji. Saya bagi dapat dengan takdir Allah Taala dapat masa tu mak boleh naik pentas. Diterima daripada guru besar. Saya kata bukan saya tak boleh mengaji, boleh. Tapi minat kot ni. Dengan Masa tu memang dah plan lah. Memang nak pergi dah tu. Masa tu memang nak Nak pergi pergi lah. dah. Kira buku ni balik tak gitu lah. Pergi surau. Balik tak pergi masjid. Duk nampak pondok lah. Tapi masa tu Jawi pun tak pergi macam ni. Dia lagu tu sebab saya ni pada keluarga yang bukan kuat agama lah. Jawi pun tak boleh masa tu. Yalah zaman tu, pasal zaman tu dia tak ada Jacob lagi. Tak ada. Jadi waktu tu memang kritikal sikit orang tentang Jawi ni lah. Lepas tu yang mereka buat Jacob nak bagi Buta Jawi tu Jaya ni. Ustaz yang paling ingat kali masa berita ni tu apa dia? Kalau kata Saya paling ingat sekali yang pertama tu mula-mula saya sampai tu. Tak faham apa tu aja. Masa tu almarhum Bapak Husin. Dia tua. Lepas tu suara dia kurang nyata. Cakap Melayu? Cakap Melayu tapi pelik tani kita baru pi. Kira seminggu tu saya tak faham apa langsung. Dan apabila pi tu kerja teriak ingat rumah. Sebab makanan ni dengan makanan kita tak sama. Makanan dia selera. Selera dia kita bedah depa gulai mana? Alah Kelantan. Macam mana duduk Kelantan lah. Sup botoge. Jadi tak sama lah. Kejutan budak kata tak sama makanan tu. Lepas tu lepas duduk tu rasa tenang. Dengan sobah dengan ulama-ulama tok guru sana. Lama mana nak serasi? Ambil masa? Dalam sebulan lebih. Tak makan tu lah yang ingat kali. Makan betul mimpi pula mak, mimpi adik. Duk ingat rumah. Ingat rumah. Tapi bila dia main apa? Duduk dengan tok guru ni dia hilang kot tu. Apabila dah lama tu baru dia rasa seronok tak mau balik pula lah. Frustrasi ya. Frustrasi. Berapa tahun tak kata tadi? Setahun lebih. Setahun lebih lah. Ya. Tapi dah jadi yang peristiwa-peristiwa tu yang bahaya. Perang tu dah. Balik main terus duduk pondok. Kebetulan apa anak tu Guru Saleh ni Ustaz Yazid tu macam abang angkat lah. Dia kata lah ni kita mengaji sini dengan Baba di Pondok Sik. Jadi tak balik kan. Ustaz Yazid pun sekali. Ustaz Yazid pun duduk di Pondok Sik terus. Pondok Sik terus ya. Sampai dia kahwin, sampai Bangla. Ustaz Yazid 10 tahun dah masa tu. Dia mengaji 10 tahun dah. Dah jadi palam talaah baca kitab kot tu dia. Masa tu dia ni jenis low profile, orang tak kenal dia. Saya lepas tu, lepas perang tu pergi pula Sat. Barulah saya suruh kawan-kawan minta Ustaz Yazid ni buka kitab, orang tak kenal dia. Dia tak tunjuk. Oh, di pondok tu orang tak pernah kenal lagi. Orang tak kenal dia. Dia duk mengaji. Dia duk mengaji, dia sembunyi diri. Masa lepas perang tu kami pisah, baru saya abang ni anak baba di Kedah ni. Dia mengaji sini 10 tahun, barulah budak-budak Pakak mula pergi minta. tapi tak dah ambil kitab lah, balik pula. Balik-balik dia tak pergi dah. Balik-balik dia tak pergi dah. Pelajar-pelajar hak tani ni pakak mai bulan-bulan puasa tu di Pondok Sik. Setiap bulan puasa. Sejak daripada tu. Sebelum tu lagi. Sebelum tu dah jadi macam tradisi lah. Sebelum tu tradisi dah, orang tani, orang cenak main mengaji. Ramadan. Lepas daripada orang kenal Ustaz Yazid ni, lagi kurang lagi ramai. Oh. Dia yang Ramadan, sebelum ni pun Ramadan. Ramadan ya. Memang Ramadan tu tradisi dah orang pakat pergi perhimpun. Masa saya balik Pondok Sik dengan Ustaz Yazid tu, masa tu Pondok Sik ni Atak Amir. Surau lama. Tak ada orang ngaji. Sebab tu guru ni Syekh Muslim pun tak ada, Ustaz Yazid pun tak ada. Selepas dia ambil calon tahun 1995 tu, dia banyak duduk luar. Orang ni panggil masjid ni kan. Dia kurang di pondok. Apabila lagu tu kurang pelajar masa tu. Jadi masa saya pergi tu pelajar-pelajar ni lebih kurang tak sampai 10 orang. Tak ramai. Yang bujang, yang remaja ni. Yang tok-tok tu ramai. Oh tok-tok. Lepas tu lepas saya balik, mai pula Ustaz Amin hak mengaji di Muassasah dengan anak Tok Imam tu 5 Sik. Lepas tu saya duduk dengan dia, Tok Guru buka kitab.
Barulah kuih ramai, kuih tambah, tak tu. Maknanya masa Ustaz balik tu dalam Baru mula balik. Tahun bila tak? Masa tu tahun 2005, tahun 2015 lah. Lebih kurang. Waktu tu baru yang mula yang ramai tu. Mula perang kan. Saya balik. Lepas tu pergi saat tani balik saat baru tetap di Pondok Sik tu. Oh, macam tu. Yang ramai yang mula tu dalam 2000 lepas dah tu lah, 2015 tu. Yang paling ramai ni dalam tahun 2015-16 itu lah. 16 mula Syekh Muslim balik. Masa tu tak ramai juga. Yang ramai sungguh ni dalam tahun 2018 gitu. Tu ramai. Sebab antara yang mula pi pondok tu dalam 1997 je tu. Ya. Tapi kita tak tahu suasana pondok sebab kita pi hari Jumaat. Ya. Kita duk ingat macam orang ramai kan. Ya. Kan. Ni baru tahu kata rupanya sebelum 2014 tu, 2015 tu Tok Guru mengajar hanyalah hari Ahad dan Isnin. Satu. Nombor 2 hari Selasa pagi. Nombor 3 hari Jumaat. Tiga kuliah je. Dia mengajar. Dia mengajar sebelum kami balik. Luar banyak. Tak boleh semua luar. Nanti sebab kami waktu tu zaman tu kami duduk liga mengajar di luar ni. Lepas kami balik tu baru dia buka pagi satu, asar satu. Yang mula pengajian mula balik. Mula balik tu. Mula balik. Waktu tu ramai balik Waktu tu ramai balik. Waktu tu saya pernah hantar adik tau. Waktu kan cuti-cuti pada program cuti tu. Tahun bila? Saya tak ingat. 2000 lebih kurang macam tu lah. Adik nama apa? Muhammad Ashraf. Orang Penang Ashraf. Kan. Tapi waktu tu memang kalau cuti kan budak-budak seorang mendengar cuti ni dia buka pi kan. Pi sementara nak tunggu panggilan view. Ada tu. Masa tahun tu ada Syekh mana mai kalau tak silap. Syekh Ibrahim ke apa? Ziarah Tok Guru. Syekh Ibrahim kita kalau tak silap Syekh Ibrahim kita ni masa tu kalau Syekh Ibrahim tu mai Syekh Nazrul bawa. Masa-masa kalau lepas tu dalam tahun 2016 17. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang. Tapi Ustaz duduk situ daripada 2000 berapa tu? Daripada 2000 kata 2015 balik daripada sana lah. 2015 untuk ulang alik tu sampai sampai 2014. Daripada tahun 2000 ke 2005 silap. 2004. 2004 tu. 2005 balik. 2000 sampai 2016. Bukan 2014. Sampai 2014. Silap. Daripada 2004 lebih kurang 10 tahun ke lebih kurang dekat 10 tahun ke kira waktu tu ni hak nak ingat lah kalau kata kami ni kalau pergi hari Jumaat tu dengar suara ustaz lah yang duk tulis topik Ustaz Tok Guru duk suruh tulis kan. Baca Almi. Kan dengar Ustaz Almi tu. Tok Guru dia suruh kalau dia ni apa suruh tulis je lah. Tulis Ustaz Almi yang akan baca Almi. Kami duduk belakang. Hak tarikh tu kita betul sikit silap tadi. Mula-mula pergi petani 2004. Dalam 2005 balik main ke Tok Guru Saleh. Daripada 2005 tu baru mula pengajian balik Tok Guru 2005 2006 2007 2008 tu baru lama kan. Kau ramai tu 2006 Syekh Muslim balik. Tadi silap sebut saya tengok kalau kita ni baru 2-3 tahun. Ya silap. Maknanya 2004 sampailah tahun 2014 2015 tu. Ya. Tok Guru tak ada 2016 tu. 2016 bulan Syawal 20 hari bulan Syawal. 18 bulan Syawal. 18 bulan Syawal. Ustaz masa tu kira tang mana ada Tok Haji Saleh ni nampaklah Ustaz Ilmi memang suhbah sungguh lah. Kalau kami ni duk tengok Ustaz Ilmi lah ni. Dia apabila balik tu saya ni tak apa ada duit. Mak main serah kat Tok Guru lah. Bawa beras 2 kampit. Bawa ikan kering. Bicara lama ni. Bawa. Lepas tu Tok Guru kata bawa mari buat apa aku ada dia kata. Lah ni lagu ni lah aku makan dia makan. Allah tumpang Tok Guru dah. Jadi Tok Guru tu pengganti pak. Sebab pak tak ada. Masa tu yang kata budak-budak dah tak sampai 10 orang lebih kurang tu. Tak sampai. Apa dia yang untuk ni kalau kata kalau nak cerita memang banyak lah. Sepanjang apa dia Ustaz duduk dengan Bapa Saleh ni, apa dia yang paling ingat sekali? Memang tak boleh lupa. Dia ada pengalaman hak manis, ada pengalaman baik.
Boleh kita kongsi ya? Jadi pengalaman manis ni apabila dia mendidik kita tu, bukan sahaja bab ilmu, bahkan bab kehidupan, dia ambil tahu semua perkara. Kadang-kadang kita ada masalah, dia boleh macam boleh baca. Tak ada duit, dia mari. Nah, ambil ni duit. Jadi dia didik semua lah, daripada sudut rohani jasmani ni, pada sudut dunia akhirat ni, semua dia terbiah. Lepas tu pengalaman ni banyak lah, banyak. Kita mula hak manis dulu. Kalau kita hak manis atau ingat, kalau tak ingat ni duk senyum seorang-seorang ada lah. Kalau kita ada ingat lah. Hak manis ni kalau hak ingat sangat kan. Manis ni manis belakang. Dia bawa pergi ke Sabah, suruh teman dia, Syekh Muslim, dan saya teman dia, dijemput oleh Datuk Lajim. Lepas tu atas kapal terbang tu, dia buka sampul lah orang dekah dia tu. Dia bagi kat saya 500 ke 1000 tu. Saya rasa terharu. Masa balik dia tu bawa kita, dia bagi duit kat kita, macam ayah dengan anak lah. Jadi banyak lagi lah. Sampai kata rapat lah, seronok lah. Dan yang saya paling seronok, bila dia mimpi apa-apa, mimpi pada air apa, dia cerita. Dia cerita. Masa minum lah, nak kuliah dia tak cerita. Hak tu simpan lah. Kita dia Tok Guru ni kalau kata start duk ni dia macam rutin harian dia yang start dapati. Rutin harian dia ni istiqamah. Benda yang sama. Sebelum subuh mangkit mayang sunat, lepas mayang jemaah subuh. Kadang-kadang dia imam, kadang-kadang anak murid imam. Lepas tu selawat. Selawat. Lepas subuh. Rota arak hak yang kedua. Lepas subuh tu memang istiqamah. Orang tak boleh jumpa. Kalau jumpa waktu dia cakap. Waktu khusus dia. Dia kan habis habis tu dulu baru dia sembang. Lepas tu baru dia sarapan. Sarapan ni tak pernah makan nasi. Sarapan dia roti je. Roti saja setiap hari. Lepas tu dia mengajar. Lepas mengajar, sama ada pergi kebun ke ataupun orang main minta ubat, main sembang dengan dia, tanya masalah waktu tu lah. Lepas mengajar dia berkebun tak? Kebun, kalau dia demam mesti dia pergi kebun untuk pecah beluh. Tu hobi dia. Rumah kan ada kebun tangling. Kebun dia tangling. Kena naik kereta api. Kadang-kadang orang bawa dia, kadang-kadang dia bawa sendiri. Lepas tu balik dia rehat sat. Sebelum rehat tu dia makan nasi. Dalam pukul 12.30 tu makan nasi. Lepas tu dia rehat. Baru mungkin sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur ke 3.30 tu minum air teh. Lepas sembahyang asar, lepas asar kadang-kadang dia mengajak. Kalau di pondok, kalau mengajak jauh dia tak mengajak lah. Lepas asar siap-siap pergi mengajak. Katalah Kulim, Alostar, Sungai Petani, rata-rata daerah semua boleh kata dia pergi. Lepas tu balik Tok U tidur awal. Tok U tidur awal. Hat tu ya, pusing nak tu ya. Dia makan nasi pula lepas Isyak. Dia makan nasi lepas Isyak lah. Lepas Isyak. Sama ada lepas kuliah ataupun kalau duduk rumah pun lepas Isyak. Tidur ni pukul apa kalau tidur awal? Tidur lebih kurang, kalau paling lewat pun pukul 11.30. Pukul 11 tu. Kira lewat tu. Kira lewat. Kira lewat. Kita dah tengok apa dia panggil kita kata ni orang-orang alim, orang soleh ni dia tidur awal. Dia istiqamah lagu tu. Dia tak ubah je dia. Kita lah ni ada tidur lewat ni. Dia jadi mampunya macam ni. Ada jadi pening kan. Jadi pening. Macam apa Long Zainal Seri pun tidur awal. Dia tak mahu orang kacau dia waktu tidur sebab dia dulu sebut benda tu. Tidur awal kan. Fan tidur ke apa? Pasal orang lain semua tidak lewat-lewat. Semua lewat kita kan. 12 tu biasa. 12 kan. Penyakit tu, penyakit orang muda. Hari-hari macam tu? Hari-hari macam tu. Dia tak ubah. Dia tak ubah tu jadual dia lah. Lepas tu apabila dia accident, dia pergi kebun. Satu hari tu, saya tak ingat dah tahun bila. Pergi kebun tu, dia terlena, terlak, bolah pokok ceri. Dia bawa niri? Bawa niri. Lepas tu pula, jadi V. Bonek depan tu. Depan. Lepas tu, dia terpantuk di seren tu patah. Sering patah. Sering patah.
Tulang dua ni retak. Kuat semua. Tulang ni doktor kaji, Hmm. Tok Guru apa amalan Tok Guru. Dia Selalunya kata saya tak tahu. Lepas tu doktor buat kajian, Tok Guru makan ikut time. Gigi tak patah. Maknanya tak patah gerham ni. Oh, geram. Doktor hebat masa pun tok kuat lah. Dengan lebam dia tu, tak patah ni. dengan kaitan punya keadaan. Doktor buat kesimpulan, makan ikut jadual. Oh tu. Ha. Itu kesimpulan doktor. Kesimpulan doktor lah. Ha. Adapun hak kita ni sebab Allah Ta'ala jagalah. Maknanya makan ikut jadual tu dia kuat dia macam ni kan. Tulang jadi Tulang dia kuat. kuat. Oh macam tu tu. Allah Alam Doktor kata. sebab apa? Tok Guru buat apa? Ibu tanya, doktor tanya sebab makan ikut jadual. Pagi roti je tak nak makan nasi. Pukul 12.30 tengah hari baru nasi. Pukul 3.30 tu minum teh, makan ringan-ringan. Lepas tu insya-Allah orang makan. Lepas tu dia badan dia taklah berisi sangat lah. Ada. Tu yang ni tu. Tu orang kadang-kadang tanya Tok Guru pantang apa? Saya pantang menahara. Kena berjaya. Kadang-kadang orang tak makan sikit orang apa dia tak ada. Semua dia makan. Makan, tapi dia ada ni dia masa makan dia. Cuma yang makanan muda ni dia tak mau. Macam burger. Tu dia tak mau. Kita chicken chop dah. Macam ayam dia kurang. Ayam dia kurang. Kalau ayam kampung dia suka. Oh. Kalau ayam dia kurang. Masya-Allah. Macam Tok Guru, kalau Daging pot tak makan langsung. Takkan? Tak makan. Ya. makanan di luar dia makan. Macam Makanan di luar. Di kedai. di kedai. Kalau musafir makan. Makan. Tapi dalam set dia tak pernah singgah. Oh. Tak pernah singgah Tak pernah kedai. singgah kedai. Dia jaga Kalau singgah. jauh-jauh boleh. Kalau jauh pun dia tengok dulu. Dia makan lah. Dia tak ambil ayam, dia ambil ikan. Lagu tu. Dia warok dalam bab makan. Pernah jadi tak kalau Ustaz dah ikut lah. Ada kedai yang dia tengok. Dia kata tak payah kedai ni. Kita kedai lain. Ada satu pengalaman. Saya beli saya beli ayam. Saya baak. Lepas tu dia minum. Dia suka yang gas sebab jenis Arab. Semua ayam. Ya. Ayam gasak kan ni. Suka dia suka ayam ni apa soda. Oh sudah. Dia suka tu. Satu hari saya beli, saya baak. Dia minum. Minum tu malam tu dia mimpi. Dia nak ambil sembahyang tak boleh, semua ayam kotor. Dia kata ni ayak ni hanya jangan beli dah. Jangan beli dah ayak ni dia. Tuhan mari tunjuk. Ayak ni tak molek. Dia tak minum. Mimpi dia banyak mimpi ni. Dia dapat isyarat kan kalau petanda-petanda ni banyak guru dia mai. Pada abang ni abang untuk selesai masalah dia. Banyak lah betul. Mimpi ni bahaya. Semua mimpi orang alim ni, orang soleh ni macam tu. Semua okey. Bahaya pun mimpi banyak tak ni kan. Mimpi apa semua, mimpi ni memang ni. Tu Ustaz, Tok Roy Saleh ni selalunya terkenal dengan ketegasan. Betul tak? Ketegasan kan. Setakat yang Ustaz ingat lah, benda yang Ustaz kalau kita dengar dia buat tu, tegas semua lah. Maknanya benda ni bukan calang-calang orang. Ada tak Ustaz ingat peristiwa-peristiwa apa yang banyak. Boleh kalau kata. Jadi Tok Guru ni bukan dia cengeng sangat. Cuma orang tengok dia takut. Dia ada kalau betul kita ni tak buat salah, dia macam ayah dengan anak. Siapa pun lagu tu. Boleh. Tapi orang tak berani pilih kat dia. Dia passion tu. Tapi kalau tak kena, dia cokah lala. Satu hari orang buat TV Hijrah main buat penggambaran. Tu saya ingat sampai mati tu. Penuh. Lepas tu TV Hijrah ni duk tanya temu buah kami lah, tak apa lah. Dalam kali masuk jumpa tu. Masuk jumpa tu. Dia temu rumah dia. Lepas tanya tu, mengaji pondok ni masa depan lagu mana? Tok, muka dia merah, telinga dia merah, tu memang dia naik angin. Bicara bahasa air tu. Dia tarik ni, dia kata masa depan kau mana? Munak masa depan tu munak lagu mana? Nak tanya kerja? Dia kata budak pondok tak hati dia. Allah. Lepas tu tanya tu kalau ngaji ni, pondok ni boleh kerja ke tak? Mau tanya lagu tu marah. Lepas tu tanya pula, di pondok ni boleh tengok TV tak? Lagi dia marah. Dia kata TV ni mu tanya apa? Mu nak kat mana? Kalau golok guna nak cari rezeki teman pokok,
Boleh pahala. Kalau guna untuk bunuh orang, haram. Macam tu juga kita guna lagu tu. Mu tanya apa lagu tu? Tu dia marah. Soalan tu kena jaga juga. Memang dia marah. Marah lala tu. Lala tu. Kalau pergi semayang-mayang, benda tak kena, terus dia bangun cakap. Dia tegur. Tu ketegasan almarhum ni saya nampak berjaya dalam mendidik masyarakat. Barulah ada perubahan. Dia akan tegur terus. Dia akan kata depan-depan. Dia kata lala. Sebab tu orang yang ni dah dia kadang-kadang orang mengaji duduk tepi pintu. Kadang-kadang parking kereta tak kena. Dia kata bodoh bengok. Ni nak kira benda banyak ni pun tak erti, nak mengaji nak faham pun dah. Tu orang tak berani habaq masalah kan. Kadang-kadang mengaji tinggal kitab. Orang suruh dia kata ni nak mengaji nak faham lagu mana, kitab pun tinggal. Orang hak tinggal ni tak berani ambil. Beli lain. Pakai duduk dalam tu. Tak mengaku dah. Passion dia tegah. Maknanya dalam mendidik. Masa dia mengajar tu, orang yang tanya ni bukan calang-calang orang. Dia tu pun kita ketahui memang bukan calang lah Tok Guru ni. Tapi orang yang bertanya tu pun bukan calang-calang juga. Ada tanya tak kenal dia cakap lagi. Dia kata mu tanya apa ni? Awak musuh nak mengaji. Ni orang ramai-ramai ni bukan faham hak tinggi. Dan dulu dia kata. Tanya bagi molek. Allah tak kenal dia marah. Tanya untuk bantu kawan-kawan yang nak mengaji tak apa dia tak marah. Kalau tak faham angkat tangan tanya. Tapi tajuk tu jangan tajuk lain. Jangan langkah. Tajuk lain sekali lagi. Bagi habis kuliah lu. Jangan campur. Tu dia pandai. Faham soalan ni, soalan jenis ni lu. Kalau hak tentang ni nak tanya tak apa. 4-5 soalan apa dia jawab. Tapi tajuk ni. Dia passion dia lagu tu. Dia ustaz pun kalau kita ni lah ustaz antara yang terkenal rajin berdampingan dengan ulama. Ustaz rajin berjumpa berziarah tok guru, tua-tua terutamanya apa semua tu kan. Pengalaman banyak lah ustaz. Minat kan. Tertarik banyak jenis tu. Ya. Kan setengah-setengah tok guru tu kalau kata ni ustaz dengan ustaz pergi ziarah tu orang kenal. Banyak macam tu kan. Kalau kita gitu ustaz boleh kongsi malam ni dalam pengalaman ustaz duk jumpa tu ada tak kisah-kisah yang mungkin ada tok guru yang ustaz tak boleh lupa lah kita kata. Ada peristiwa yang kita nak kata pelik, kita nak kata maknanya terlekat di hati. Jadi dalam duk ziarah-ziarah ni hak paling saya lekat hati sekali Pak Sumit Bacuk Kelantan almarhum. Dia ni kalau kita tengok muka dia ingat Allah Ta'ala, ingat akhirat. Murabi lah kalau kata. Macam mana dalam kitab Imam Ghazali dia kelaku lagu tu. Gambar tak ada, orang dia tak pergi tangkap. Tu Pak Sumit Bacuk Kelantan. Dengar lama lah. Yang kedua Tok Guru Haji Musa Kelantan. Almarhum. Dia nak buat tu Jumaat. Cakap ni selawat di mulut, selawat teriak meleleh yang lembut hati. kata Tok Guru ni banyak ada hak lawak, ada hak cengeng. Kalau Pak Timat jumpa-jumpa tu dia buat cengeng tu. Tapi dia lepas tu dia baik lah. Macam Pak Jang dia macam anak ayah lagu tu. Ada hak yang minat PP tu buka politik terus. Ada macam-macam. Macam-macam. Ada hak sengap, ada yang cengeng, macam-macam. Nasihat Ustaz kalau ni macam apa yang kita tengok ni, yang tengok video ni sebenarnya apa dia ramainya remaja. Kalau kita tengok apa dia punya analisis dalam YouTube ni, ramainya umur antara 18 ke 25. Maknanya orang remaja. Kan? Jadi kalau ni nasihat Ustaz daripada pengalaman tu, ramai sebenarnya yang suka nak pergi jumpa Tok Guru ni, faham tak? So ingin nak tengok ni apa semua tu. Kalau Ustaz boleh share macam dengan adab ke, peraturan ke, macam mana yang Ustaz bila duk jumpa ni mesti kita tahu punya. Kalau nak jumpa Tok Guru macam mana nak cakap, macam mana masa ke, macam mana boleh Ustaz kongsi lah. Jadi lah ni saya duk tengok Habib Zirah ni banyak tak faham Tok Guru. Terutamanya dalam bab masa. Jadi kita kena tahu masa dia rehat waktu mana, kena tanyalah anak murid dia. Orang rapat dia. Tok Guru ni rehat waktu mana. Tu kita nak pergi tu. Orang kata apa bagi ada cara dia kan. Tanya anak murid rapat dia dulu. Baru kita minta izin boleh tak nak jumpa waktu ni. Dia kata tak apa, baru kita pergi.
Tapi tu jangan waktu tidur kita gerak dia, tu tak boleh. Tu tak ada adab. Sebab tua ni dia perlu rehat. Bukan kata tua, muda pun dia kena rehat cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok angin tu dia minat lagu mana. Jangan bercakap benda hak dia tak minat. Yang ketiga, kena faham keadaan tu kuat ke, tak larat ke. Tok Isaleh dia lagu ni. Dia jamu ayam teh segelas kecil. Minum hak tu habis-habis. Boleh. Kalau nak tambah pun cawan lagi. Lepas tu habis dia kata Dia tunggu apa lagi? Mu dah buat apa lagi? Aku ada kerja banyak ni. Tok Isaleh dah sebab aku dah kerja banyak, sembang banyak tak boleh. Kalau orang tak faham dia duduk tunggu Duduk tunggu itu. Macam tok guling pun kita kena jaga masa dia. Dan tanya tu jangan tekan dia. Hak pun boleh jawab, dia jawab. Jangan duk tanya. Kalau dia macam tak mau nak jawab, kita duk tekan lagi jangan. Tu dia tak selesa. Dan kita tengok wajah dia, suka ke tak. Kadang-kadang kita tanya dia gelak, kita tambah lagi. Kadang-kadang kita tanya dia tak mau jawab. Jangan tanya lah. Rayak muka tu kena baca. Rayak muka tu tutup Isaleh ajak. Lisanul hal tu. Lepas tu kalau dia duk makit dah 3 kali, kita tok gua ada kerja ke? Ada kita balik. Ni kadang-kadang duk sepetang. Semua. Kesian kat tok gua. Dia ada masa dengan kitab, ada masa dengan keluarga. Lepas tu apabila pi tu pula memada kita pergi jumpa, salam balik. Jangan lama. Tu je. Dan soalan tu kena tengok keadaan muka tu. Kemudian janganlah kalau pi 40 orang nak jampi kepala, tu tak sah lah. Kesian. Kita nak berkat takut saya boleh lagu lain. Duk terasa hati. Allahuakbar. Dia nak bang, kadang-kadang tak kamu. Ya, betul. Tapi hati tu memada kita doa umum, salam balik. Sudah. Sudah. Dia betul. Dan kalau ada hadiah ke, kalau adat orang dulu-dulu kami ni diajak oleh tok guru bawa beras kampit ke, betul gula ke. Tani semua macam tu. Macam tu. Tok Isaleh pun lagu tu lah. Kalau kat Kedah ni, kalau setakat Ustaz Dopi ni, Ustaz duk amal macam tu lah. Kau ubah ke? Kadang-kadang kalau saya ada duit saya belilah, tak ada duit tak bawa juga. Keadaan. Keadaan. Tok Isaleh ni, kalau Tok Isaleh sendiri tu dia suka ni lah. Macam kalau kita tengok lah ni kalau Pak Nyang Sudin kan. Jadi dia rajin ziarah tu ni jumpa. Tok Isaleh dia tak ziarah lagu tu. Tok Isaleh ni dah orang kata sibuk, ngajak, lepas tu orang main tumpu dia. Dia tak pergi kat orang main kat dia. Orang main kat dia. Dia pergi ziarah tu boleh kira berapa kali. Dia ziarah almarhum Tok Jilah Lubuk Tapak. Kawan. Lepas tu kalau kematian tu hak masyhur-masyhur dia pergi lah. Tok Ni Aziz dia jadi imam, Pak Lang Takaria jadi imam. Tok Ni Aziz meninggal, dia batal kuliah macam tu. Mengejut dia pergi. Yang dah boy. Boy. Balik dengan yang belah balik ni. Tapi kering lah. Kan. Kosong. Boleh. Kita relax je. Sambil tu boleh minum buah ayak. Okey. Menarik dengar cerita-cerita mengaji berdampingan dengan guru ni sebenarnya. Balik. Seronok dengar noh. Kalau Ustaz sendiri, Ustaz pernah buka satu pusat pengajian dulu di Tokai. Nama apa saya lupa lah. Taklim Syairah. Kemudian sekarang dah ada monti. Monti saya. Cari tanah sendiri lah. Tapi ada impian, ada apa kita kata impian lah. Saya ni kalau ikut kemampuan saya tak mampu. Dengan mudah, dengan tak ada tenaga yang cukup, keuangan. Tapi Bapa ni duk suruh banyak kali. Dia kata Ilmi kena cari tanah. Bapa sepanjang. Dia kata kena buka. Kita kata nak buka ke mana Bapa hamba ni tak mampu. Hak tak mampu tu kita nak lah. Gitu. Habis nak kata macam mana lagi? Tengoklah. Tunggu syarat Allah Ta'ala nak buat ke mana. Tapi dah ni. Duduk. Ada orang nak bagi tanah tu banyak. Tapi nak hutan. Kadang-kadang keliling dengan rumah orang. Banyak benda nak buat. Tak sesuai. Duduk tengok tempat dulu. Duduk tengok tempat. Ada orang nak bagi baru ni tengah pekan di Jitra. Tapi depan dengan buat tokong Cina pula lah. Banyak tu guru kata kalau ni tak usah cari pasal lah. Tunggu tempat lain.
Nanya tempat. Jadi di samping orang tawar tu istikharah dengan rojok pada tutup guru lah. Buat masalah tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi ada lah impian tu. Kalau kita kalau nak tanya, kalau Ustaz boleh kongsi, kalau nak buka pondok ni, Ya. pondok yang macam mana yang impian Ustaz? Dia masing-masing ni dia ada Ya, di ya, dalam ya. kepala dia tu. Macam mana Ustaz? Kalau ni boleh kongsikan. Jadi pondok ni Hmm. kalau hak saya duduk impi lah, kita buat moden sangat pun tak, tradisional sangat pun tak. Duduk tengah-tengah. Tengah. Tapi saya suka kalau boleh tu bangunan tu, kalau pondok tu sebiji-sebiji macam saya duduk dulu. Saya tak suka bangunan batu ni. Suka kayu, bersifat alam. Kemudian pengajian tu pula tekankan fardu ain. Adapun nak tambah banyak-banyak lagi, kita pergi kat tu lain lah. Kemudian nak bagi mesra pondok dengan masyarakat. Kadang-kadang pondok tu dia terlampau raih masyarakat sampai tak raih. Terabai. Tak ada nak raih hak kita ni. Jadi kena balance. Kena balance. Kita ambil orang muda sikit, orang tua sikit, sebab tu Islam pesan ni. Kalau game muda ya, jemaah tak hidup. Pasal dia lambat bangun, lambat mandi. Allah Akbar. Tapi kalau orang tua ni istiqamah. Dia nak pergi hidup tu kena ada orang tua. Oh, tu Kena kaedah ada dia. orang tua, kaedah dia. Tapi pesan tu Islam nak buka pondok ni bukan mudah. Dia kena ada duit, dia kena ada kekuatan. Lepas tu dia kena ada juga amalan-amalan ni. Kerana musuh kita ni hak nampak dengan tak nampak. Tu Islam kena semua. Musuh hak dalam, musuh hak luar. Dengan syihir, dengan macam-macam. Dia kata kena sabar lah, lalang tak sah lah dia kata. Lalang dia kata, lalang orang jangan tak sah lah dia kata. Tak sah. Yang duk tebang. Jangan tebang lah. Jangan cari pasal. Kalau kita rasa boleh, jalan. Kalau rasa makan cekak tu tak apa. Tak apa. Tok Guru dia ada apa sumber yang ni tak? Tok Guru banyak sistem wakaf. Orang wakaf ada banyak. Tapi oleh kerana Tok Guru ni dia mantap dah, oleh kerana dia kata banyak. Dia tak gaduh tempat orang nombor tempat. Tanah-tanah banyak. Tu Tok Guru lama-lama banyak macam tu lah. Dia macam tu. Orang bagi tanah Jadi, banyak. duit dia tu lah infak banyak pada orang ni. Dia dulu baru orang. Dia bagi duit kat orang. Dia bagi dulu baru orang. Dan pengajian dia tak ada yuran. Sebab kita tengok kalau kita macam kan ni pengalaman saya sendirilah tengok. Tok Guru ni dia jarang nak minta derma macam dengan orang lain ni lah. Ya betul. Kurang lah. Kurang. Kalau dia minta derma pun dia tak bil dengan mana elok. Dia jaga Ada benda lah kata hak ni bukannya minta benda tu pun. kena buat benda hak penting. Jangan minta derma buat kolam ikan. Buat hiasan nak tu dia marah. Dia terduit orang ramai. Kena dia dah. Kena. Irfan apa ni nak ni Ustaz? Tu nak dengar sikit pada Ustaz yang tadi kita Tak apa. Orang kata apa? Yang pengalaman Ustaz bersama Tok Guru. Yang tadi kan Ustaz baru cerita yang mana? Ada hak pahit ke? Hak pahit ni apabila Tok Guru diuji. Dengan syihir, dengan apa, kami tengok sendirilah. Dia kata, aku ni dia kata, dia duk minum pagi-pagi. Dia kata, orang bukan tahu awak rumah. Hati aku ni macam nak pecah. Tanggung masalah. Tapi aku buat tak hati. Harap Allah Ta'ala Kena sihir bantu lah. Kena sihir, lepas tu musuh tentang dia, hak tepi-tepi pondok tak setuju dengan dia. Allah. Dia ada betul. Macam-macam lah. Sebab tak setuju tu atas dasar apa ke yang Ada kes politik, ada kes hasad. Itu cabaran yang Cabaran. Cabaran tu. Cabaran ni kalau yang lagi dekat bermasalah tu lagi berat masalah dia. Lagi dekat. Adik-beradik nak buat kot. Tengok. Jiran nak buat kot. Betul. Lagi payah untuk nak tangani. Betul. Itu main kena syihir pula nak macam-macam. Jauh terus tak apa, senang kita nak ni kan. Ya. Ni duk dekat-dekat ni lagilah. Cabaran kuat kan orang. Ya. Pan. Macam kehidupan harian Tok Guru,
ada tak kadang Ustaz nampak Tok Guru mengaulakan orang lain yang lebih lagi susah, sedangkan Tok Guru sendiri pun susah, dan kadang ada yang tak makan tapi aulakan orang lain. Ada tak? Tok Guru dalam bab meraih orang ni kita tak boleh lawan. Pasal kalau contohnya kenduri ke maulid ke, macam Syekh Nordin Marbu Al-Banjari nak main, Tok Guru pergi basuh lantai surau sendiri. Oh. Masa tu surau baru nak siap, penuh pasir atas tu, dia yang basuh dengan kami sekali. Lepas tu masalah makan ni, dia suka panggil orang makan jemaah dan dia suka jamu orang. Bukan talam. Dah makan biasa, Makan biasa, di rumah dia. Dia suka lagu tu, dia suka ramai, dia tak boleh duduk seorang. Nak makan dia panggil mai. Panggil ramai. Lepas tu dalam bab Tok Guru mengutamakan orang ni, terutamanya tamu mai. Bagi tamu makan dulu, baru dia makan. Kadang-kadang dia tak makan, dia duduk layan tetamu. Pandang menji tu Ustaz. Keinginan tu ada. Dan jumpa tak? Tak ada jumpa. Tak ada jumpa, no? Ada ingin nak pergi ke pondok Sik tu kan, di Sik tu. Ada lepas tam tu. Paling kan masa lapang lepas tam kita nak. Pokoknya bagilah ada juga boleh duduk kenal cara orang, kita tak tahu langsung macam mana situasi ataupun suasana orang bertalaki tu. Dan syukur alhamdulillah lah, walaupun saya tak dan Allah Ta'ala takdirkan ke Mesir Sat, dan di Rok Jawi sendiri kita belajar lah cara duduk sendiri simpul sampai lengar pinggang kan. Kita tak biasa kan. Alhamdulillah lah, itulah antara yang tapi lah ni nanti Tok Guru lah kita tolong kan, insyaAllah kita doa kan. Boleh ni dengan Ustaz Ilmi. Kita boleh tu ada kita kata apa penyambung sampai ada lagi insyaAllah. Ustaz, kalau kita nak kongsi apa ni, kalau Ustaz boleh senarai dalam banyak-banyak duk ngaji ni, kalau Ustaz boleh sebut 3 orang guru yang paling bagi kesan pada diri Ustaz. Kalau sebut 3 ramai sebenarnya kan, tapi kalau kita ni 3 orang ni lah. 3 orang. Kalau kita mula dengan hak nombor 3. Yang pertama Syekh Muhammad Zamzam. Itu kesan dalam mendidik hati lah. Tu no. Pemikiran dan seumpamanya. Dia pondok tapi bukan cara pondok style lama pun. Dia boleh sesuai dengan moden Indonesia ni dia pondok dia agak ni sikit. Lepas tu maulid pun kuat, Tok Saleh pun. Yang kedua Babak Sepanjang. Babak Sepanjang. Yang ketiga yang buat satu kali Tok Saleh lah. Kalau Saleh buat yang sepanjang dengan Syekh Fahmi. Dengan Syekh Fahmi saya ada ke? Dengan Syekh Fahmi saya ada pengalaman. Saya dan ujung-ujung dia banyak membentuk fikiran saya lah. Kadang-kadang saya ni kalau duduk pondok tu saya jenis lama semua. Jadi Syekh nasihat lagu ni. Babak yang sepanjang pun macam tu juga. Dia buka cara berfikir. Dia buka. Babak yang sepanjang lagi luas. Syekh Fahmi pun luas. Babak yang sepanjang pun sama juga. Jadi dia menasihat kita duduk dalam keadaan masyarakat ni berkena dengan cara lah. Antaranya kalau kita boleh sebut lah, antara Ustaz Fahmi punya ni. Ustaz Fahmi ni dia kata kita mengaji semua. Kita pondok. Lepas tu kalau kita nak ambil saja ambil lah. Untuk kebaikan. Macam Bapak ni dia tak bagi kita kritik orang sebarangan. Dia ada jalan banyak. Kita kata hak ni tak boleh, hak pengajian kita. Pendapat lain boleh. Dia banyakkan diam daripada kritik. Sebab lah ni korang kan kalau kita media sosial ni banyak kritik cepat sangat lah kalau ni. Bapak yang tak setuju. Kita nampak kan lah ni akhir-akhir ni macam-macam masalah isu-isu yang timbul tu, kawan ni kritik kawan ni kritik ni. Kalau ikutnya kalau bapak yang dia tak mahu tu. Dia sistem dia orang serang kita terang. Kelai jangan. Maki jangan. Orang serang kita terang. Orang serang kita terang. Itu kenal dengan kita punya trademark kita. Kan kalau kita maki-maki tak ada. Jadi saya dulu jiwa muda ni dalam kuliah katanya macam ada satu hari tu seorang tu maki dia kata tak boleh duduk panas lingah.
Tu di gurun. Ah, Tak duduk boleh ada ni panas lingau. Lepas pada tu saya jumpa Abi Umar, saya jumpa bapak yang sepanjang. Saya lain pembawakan sekarang ni hanya menerang ilmu. ke menyerang. Bukan. Betul. Kan nak mengharmonikan masyarakat. Harmonikan masyarakat. Kan kalau kita serang ni sampai bila tak habis. Tak habis. Kan. Dia kata dia balas, kita balas, dia balas, kita balas. Tak boleh lena kita. Terus kepala dengan batu. Duk fikir lah habis. Duk kira nak jawab lah. Ya. Kan. Okey, Zat. Kadang tu bukan orang ahli pun. Ya. Tepuk tangan. Jadi kita Kira bercakap ya, dia kira nak type je lah ni. tak seronok lah tu. Tapi benda-benda macam ni orang bukan nak ambil sangat lah ni tak? Ya. Dia tak ambil kan? Dia kena duduk bawah terbiah guru dah. Betul. Baru kita ada break. Kalau tak duduk ke, Dia kira nak puas dah. dia kira nak tekan minyak. Okay, minyak dia tak kira. Kita orang muda pula kan. Betul. Tu saya slow banyak lah ni. Betul. Yang orang muda kena dengar kena orang muda ni dia jiwa muda tu dia ni sangat semangat. Habis orang kata kita terangkan produk kita. Kita kempen bagi laku produk kita. Produk orang Produk orang jangan kritik. maybe. Kalau kritik orang akan marah kita. Orang akan serang kita. Betul. Tapi dah ni hadapi benda ni ya. Kan? Cabaran. Pakat apa orang panggil, kawan ni nak jawab macam ni. Kawan ni pun cari nak jawab balik. Kawan ni Kadang-kadang- nak jawab. Tapi Kadang-kadang elok, tapi cara tu cara tak kena. Betul. Benda isi tu ada. Betul. Adab tak ada. Tak ada. Ya, ada. Tu yang masalah ni. Tadi kita apa? Kita cakap tentang Ustaz bagi adab lah kita nak jumpa dengan guru ni tak? Yang Ustaz kongsi tadi ni. Kalau kata kita sebut yang Ustaz ingat apa beradabnya tok guru ni yang Ustaz rasa jatuh hati lah. Ada tak kisah-kisah yang Ustaz boleh kongsi? Nampak tak oh ni beradab. Dia macam mana apa semua. Kalau Ustaz ingat lah. Almarhum Tok Ujilah Lubuk Tapah. Orang mai rumah dia ni, dia jamu ni 4-5 lauk. Allah. Dia tak makan. Makan. Tambah makan. Dia tak makan. Lepas tu dia ra'i ke orang ni. Dia suruh naik habis bilik dia tengok. Dia jadi ra'i orang. Tu ingat Dia tunjuk habis. Dia tunjuk, dia kata makan. Tambah. Makan bagi habis. Tak ada api orang nak makan dah. Habis orang lain dulu pada diri sendiri. Dia tak makan. Dia berdiri. Tak makan tu. Dia macam Tok Isaleh dengan Tok Jilah ni sama. Rendah sama. Pakaian putih sama. Apa dia misal cekok janggut pun Sama. habis kan sama tu. Nama Pondok Rahmaniah sama. Rahmaniah sama. Allah. Lepas tu cengih pun sama. Oh, sama cengih kan? Cengih. Satu lagi cengih. Tok Jilah. Tok Jilah. Oh, tegah ni. Tegah. Sadar agak lah. Dan Zirah. Zirah. Oh. Pak Zirah. Iban. Apa dia? Kita puas lah ni. Oh, InsyaAllah. Kan macam-macam yang Banyak Ustaz benda kongsi dia. malam ni no. Mungkin kalau kita ni mungkin yang terakhir lah kot. Tanya Ustaz menadah kitab sini kan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kitab-kitab yang Ustaz rasa hak ni antara kitab yang kita kata kalau kita letak 3 buah kitab yang Ustaz selalu rujuk, yang Ustaz selalu berdampingan, kata 3 buah kitab kalau kita boleh senaraikan lah, banyak lagi naknya tapi untuk ni mungkin kita orang dengar ni. Nak pergi lepas fardu ain lah. Kalau Ustaz kata 3 ni memang ni lah. Macam mana? Jadi dalam bab nak bagi mudah kan saya dah special nak bagi mudah orang. Untuk nak pergi lepas fardu ain, 3 ilmu fardu ain utama tu. Kalau saya jatuh hati kitab ni, yang pertama kitab Tauhid Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh Tok Wajib Bakar. Almarhum Tok Wajib Bakar Pondok Benih Hilisi. Mudah hak tu. Tu kalau hak yang permulaan lah. Kalau nak mengaji bagi faham sungguh Tauhid ni, hak Jawi lah. Bakuratul Amani. Tok Isaleh kata boleh bakurah kitab Jawi ni semua boleh beri. Faham bakurah hak ni semua faham. Tu ibu dia. Ibu tu. Ibu duduk tu. Yang kedua kalau fiqh ni, untuk amal fardhu ain ni, kalau kita pegang kitab Hidayatul Subyan cukup.
Dia sebian lah. Cukup. Hmm. Almarhum Tuan Sindah. Cukup lah untuk fardu ain. Ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji tu. Ya. Tambah tu kita boleh buka kifayatul mubtadi ke apa kan lah. Kemudian satu hak yang Jawi. Kalau tauhid hak Arab Mata Ibrahim. Kalau fiqh Sabinatun Najah. Kalau tasawuf ni hak paling senang kita nak beramal ni. Kalau kita nak pegang tu, nak bagi lepas fardu ain, penawak bagi hati cukup lah. Untuk orang awam. Cukup lah. Maknanya 3 ni kalau boleh pegang elok. Cukup. Bagi lumat elok, habam elok, minta Allah Ta'ala bagi faham, bagi berkat, insya-Allah jadi hamba. Allahu Akbar. Jadi hamba. Lagu tu lah. 3 tu noh. 3 tu. Nak bagi lengkap fardu ain. Fardu ain. Sah bagi orang awam. Asal bagi orang awam pun tak ramai kat ngaji lah ni. Kan? Tu yang payah. Tu yang payah tu. Kalau mau kita hidayah tu sebian tu orang nak ikut daripada awal sampai habis. Rasa payah kat lah ni. Kalau orang awam lah. Kan, melainkan orang-orang yang ahli mengaji ni semua. Kan? Tu ngaji tu. Ada baru ni pengalaman. Lepas saya kuliah, ada seorang pemuda ni pensyar. Digital. Dia main-main tu, Ustaz, boleh nak sembang ni? Boleh. Ada apa? Dia duduk-duduk tu, dia sebab. Kata, Ustaz, saya ni iman lemah. Saya tengok kau dia, saya kata saya apa lemah kak. Tolong doa kat saya semua. Lepas tu dia meleleh yang mata. Dia kata saya ada masalah. Masalah apa? Saya mengaji madrasah pondok di Pahang. Saya mengaji satu madrasah di Selangor. Semua kita tahu lah madrasah tu. Dia sebut tu. Dia sebut tu. Di Kedah pun saya duduk madrasah. Tapi kalau saya main masalah dengan keluarga berat ke apa ke, saya kadang-kadang marah Allah Ta'ala. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Jadi madrasah yang dia duduk abang ni masyhur. Tapi tak tekan fardu ain. Jadi saya kata lagu ni lah. Minta izin kat Tok Guru haduk lah ni. Pergi duduk Pondok Sik. Cari guru saya Ustaz Yazid. Habaq masalah ni. Kalau ada kerja, dia ada kebun, ambil upah jaga kebun ke apa ke, sambil-sambil menjaga, bela anak isteri ni, mengaji fardu ain. Mengaji tauhid dengan dia, mengaji fiqh dengan Syekh Muslim. Barulah pegangan agama tu kuat. Kalau tak dia jadi atas angin lagu tu. Asas tu tak kuat. Asas tu tak kuat. Banyak masyarakat lagu tu. Dan dia apabila tengok kitab-kitab ni dia rasa lekeh. Dia rasa sebelah mata saja. Sedangkan hak tu lah penting. Sebagai asas dia tekan kami tu. Asas fardu ain. Baru tambah hal lain. Tok Saleh ni dia kitab yang boleh kita kata wirid dia apa dia? Kalau tauhid, Bidayatul Hidayah, Faridah, Baqarah, Aqidatul Najin. Di mana pun hak ni lah. Tu ada pusing. Tu hak yang Jawi lah. Kalau hak Arab Ibrahim, Matan Jorah Tauhid dengan Hudi-Hudi. Hudi-Hudi. Itulah dia pusing tu lah. Kalau fiqh? Kalau fiqh ni Hidayah Subian. Hak tu lah. Hak tu ya memang. Cukup dah. Hidayah Subian. Lepas tu musalli. Lepas tu dia baca pula kitab-kitab lain lah. Macam Wisyaul Afrah dan banyak lagi lah. Kitab-kitab besar dia baca tak? Kitab besar ni dia khusus I'anah. I'anah. Fathul Qarib, I'anah lah besar. Tu dia baca di pondok lah. Tu baca pondok. Sempat habis tu tak? Dia Tok Guru ni musalli tu pun setahun. Betul. Kadang-kadang 2 tahun. Sebab dia bagi dia kupas semua. Dia kupas semua sampai lekat di hati. Dia lagu tu passion dia. Dia ulang, dia tanya, dia ulang. Dia tak jenis baca banyak kitab tau. Tak. Dia jenis boleh hak ni, hak lain pun boleh kan. Kan dia banyak dia tu. Aku mengaji dengan pandai mengaji sebutir hak lain mau boleh. Dia passion. Mengaji bagi lumat. Orang kumi lah hak lain. Bagi jadi detail. Bagi kuasai sungguh. Dia baca slow, dia tak baca laju. Dia kata kalau baca nak pergi habis sehari pun boleh habis. Macam-macam surat bak pro dia kata. Tapi faham tak? Kita bukan passion tu dia dah. Kita nak passion faham. Tu torik pada Torik pada kau. Memang kalau kata setahun tu. Kalau kata kitab ni. Lebih.
Ada hal ni. Ya, Anoh tu satu jilid tu 2 tahun. Oh. Maknanya kalau 4 jilid tu kena 8 tahun. Tu dia. Baru habis. InsyaAllah. Tu pun tak habis 8 tahun, boleh habis 9 macam tu jadi. Mujahadah. Dia kita kata Macam tak kata dah boleh tu boleh lain. ha, Faham dah lain. Kaedah situ. kuliah Jumaat dia tu masa dia khatam Baydawi dulu, dia baca Baydawi. Saya sempat Tafsir baca Baydawi. Tafsir Baydawi. Lepas tu dia mula Nurul Ihsan Ya, betul. kan. Betul. Nurul Ihsan tu dia sempat khatam lah. Dah. Dah. Tak sempat. Sampai surah apa saya ingat tak? Juzuk ketiga kot. Sampai juzuk 3 tu. Juzuk ketiga kot. Tapi Baydawi habis Betul habis. kan. Sempat dan masa tu. Tu lebih lama tu. Oh, lebih lama tu. Kita pergi pun masa juzuk Ammar tu. Ya. Tapi hari Jumaat ni Tok Saleh kalau kita kuliah hari Jumaat ni Dia kelebihan Tok Saleh ni, anak murid Tok Jiman lah. Tok Saleh ni lebih dalam tafsir. Tauhid tu memang dua-dua lebih. sama-sama nak. Tapi hak lebih ni tafsir dengan sirah. Dia cerita dia macam dia duduk situ. Betul. Isra' Mi'raj, Betul. Maulid. Maulid Macam tu dia tengok. dia cerita Maulid tu kita duk dengar tiap-tiap tahun kita dengar tu. Tak Tiap cemui. tahun kita teriak. Macam kami setahun duk ceramah 15 tempat. 15 tempat dengar. Tak cemui. Allah Akbar tu yang Tu kena. setahun. Tiap tahun. Dia Dia ulang tu. Dia ulang tu. Sampai kalau dia cakap ni kan boleh sambung dah. Dia punya kelebihan dia tahu no. Kalau mengikut tanya Ustaz. Dia ni tak berkat. Tu no. Berkat. Berkat tu. Sebab kalau nak saya sendiri, kalau saya intonasi suara dia tu dia taklah terlalu memaksa kita untuk mendengar cerita dia, tapi kita terbuai dengan cerita dia. Dia mengajak ni, dia santai tu kita solat. Dia tak di stres. Santai, kita pun tak dibuat. Lain-lain gitu. Dia ajak tu mudah semua. Betul. Tapi kalau sirah ni sekarang ni tak jumpa lagi. Tak ada. Tak ada. Yang orang cerita yang sampai ke hati. Kalau dia cerita hak lawak tentang Nabi ni kita gelak. Betul. Kan? Betul. Cerita hak sedih. Lepas tu Syekh Fahmi lah kot saya dengar. Ah. Nak macam dia sikit. Betul lah ni tak tahu. InsyaAllah Ustaz boleh ni kot. Doa ni insyaAllah. Selamat. Kan dia mengalir keberkatan tu. InsyaAllah. Okey lah. Kita rasa sejam lah, dekat sejam kot. Kan kali ni InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan panggil Ustaz lagi. Mungkin selepas ni ada apa? Part 2 Kita part 2 kan. Ataupun kita khusus tajuk apa-apa ke yang kita banyak lagi mutiara-mutiara yang kita boleh dapat daripada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk main di podcast ni. Dan mungkin sebelum kita berpisah untuk episod ni, ikut nasihat Ustaz buat remaja di akhir zaman ni lah, kita kata zaman lah ni apa dia yang khusus untuk remaja ni, apa dia yang patut Kita di akhir zaman ni kita berhadapan dengan fitnah akidah dan lain-lain lagi. Mau tak mau kita kena duduk untuk guru, duduk beralim lah, berpaut di situ. Kemudian kita duduk di bawah mereka. Ada yang kumbil jamaah, duduk dalam jamaah yang elok lah. Kemudian kita kena tekan semua fardu ain, minta Allah Ta'ala bagi kita faham amal fardu ain tu betul-betul. Dengan berkat kita belajar ni lah, Allah Ta'ala jaga agama kita. Kalau kita tak duduk lagu tu, perompak banyak akhir zaman. Hati kita akan dicuri dunia, oleh artis hiburan, oleh sukan, oleh macam-macam lah, game, semua tu. Dia dulu ni payah nak buat maksiat, lah ni mudah. Betul. Jadi mau tak mau kita minta Allah Ta'ala teguhkan iman kita, selamatkan kita, jauhkan kita daripada fitnah, duduk dengan tutup guru, mengaji, dan kita kena ada amalan. Habis tak ada sawat 10 kali tak apa dah. Allah Akbar. Untuk selamat kita akhir zaman ni. Kalau dah habis hati kita, dia nak ni benda-benda yang tak diredai. Alhamdulillah. Tu saya tengok dah ni anak muda ni sangat parah. Kalau kita parti di masjid-masjid orang tua. Betul. Geng-geng muda ni sikit sangat. Di mana? Itulah. Orang panggil pompak-pompak fitnah akhir zaman ni dah berjaya menguasai pemikiran anak muda kita, tak semayang, berzina dan seumpamanya. Itu saja. Allah Akbar.
Orang muda lah ni, dia tak pergi mana pun dia boleh jadi macam-macam lah ni. Duduk Ya. bola bilik pun Betul. macam-macam lah no. Dia ada semua di Ada dunia ni. semua di jari. Nak hak mana? Allah Akbar. Itu yang kita apa nasihat pada ustaz tu, anak-anak remaja ni kena dengar. Jadi rasanya sekadar untuk tu ikut Irfan ada apa mata merah tu. Irfan duduk orang, Irfan Najmi nama. Dan terima kasih pada penonton-penonton yang mengikuti Republic Syabab podcast ni. Dan insyaAllah setiap hari Jumaat tayangan secara premier jam 3 petang. InsyaAllah kita akan bertemu pada setiap Jumaat. Dan anda juga boleh mendengar kita kata audio di Anchor FM. Tapi untuk tayangan yang terbaru ni seminggu selepas tu. Jadi untuk yang terbaru ni memang ada dalam YouTube ni lah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada slot kali ini kita dapat manfaat. Jadi kita dapat mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Elmi. Mudah-mudahan semoga Ustaz Elmi tak serik lah untuk sama-sama dengan kita. Kan sebab ni banyakkan yang menonton ni remaja dapat ambil contoh di sini. Dan mungkin lepas ni kita akan sembang tentang Ustaz banyak terlibat dengan apa festival sunnah, halaqah-halaqah liqa' mahabbah kan. Jadi yang tu pun kalau ni kita nak tarik anak-anak muda bersama berhibur cara Islam, dengar apa dia tausiah-tausiah daripada guru-guru, daripada alim-alim ulama. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi kan. Semoga Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah kurniakan kuatkan ingatan kita, Allah tajamkan fikiran kita, Allah bersihkan hati-hati kita. Amin ya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang mencintai Nabi SAW dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita pada episod yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam Republic Syabab Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forgive those who are in need. That you take Allah, I may say on you. If you sure have yourself to everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you sure